awak terlalu baik untuk kita move on. Macam tu. Abang KJ, we love you. Oh ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bertemu lagi kita dalam Masuk Sekejap bersama Bro Sudain Dan Bro Marwan. Alhamdulillah hari ini. Apa khabar semua? Sihat, Alhamdulillah. Semua di rumah ke, di mana ke? Semoga sihat sentiasa, baik-baik sentiasa. Rasanya dah ini kali yang ketiga. Episod ketiga kita ya. Episod ketiga, Alhamdulillah bertemu kembali. So apa dia panggil, kita kata terima kasih banyak-banyak sebab kita menerima banyak feedback lah daripada semualah, pada penonton di YouTube, ada komen di Insta, di TikTok pun ada. Alhamdulillah lah. Nampaknya anak-anak muda kita suka akan program-program pengisian sebegini. Yang bukan sekadar hiburan. Ada hiburan juga. Tak, maknanya bukan orang-orang duk kata orang muda kita suka hiburan-hiburan. Sikit-sikit Coldplay, sikit-sikit Billie Eilish. Kita sedang menhiburkan sesuatu. Takut dia rasa ini satu hiburan juga bagi mereka. Mungkin boleh jadi. So sebelum apa-apa tersasul. Okay, sebelum apa-apa kita nak minta tolong kepada anda-anda semua yang menonton, anak-anak muda, supaya kita dapat subscribe dulu channel kita Masuk Sekejap. Subscribe di YouTube, like, komen di semua media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, dan yang terbaru kan, Spotify. Betul tak saya sebut ni? Spotify, podcast, audio. So kita harap semua channel-channel tu para penonton anak-anak muda boleh check it out. Tak ada alasan untuk tidak bersama Masuk Sekejap. Kalau tengah driving boleh dengar Spotify. Mantap. Kalau di rumah buka TV, buka YouTube. Baik dah panjang dah kita punya scroll. Tu. Panjang sangat dah. Intro. So kita rasa kita diberitahu dan disuruh oleh produser untuk menjawab komen-komen. Di pelbagai channel yang ada ni. So mungkinlah kalau kita tak dapat jawab semua pun, Wan, kita cubalah jawab mana yang dapat dan mampu. Terasa lepas pada ni memang kita akan mulakan dengan Q&A lah. Kan? Oh gitu? Kita bagi, mana siapa-siapa yang dengar kita punya live ni, live pula dah, podcast kita ni, kita boleh komen apa sebarang pandangan ke, soalan ke sebagainya. Kritikan. InsyaAllah kita respon dalam siri yang seterusnya. Mula-mula sekali. Next episode kita akan jawab, insyaAllah. So dah banyak komen-komen yang kita terima untuk episod-episod sebelum ni. Ya. Saya nampak ni ada satu soalan ni agak menarik juga ni. 3R. 3R. Race, religion dan royalty. Apa soalan dia tu? Boleh baca sikit daripada siapa tu? Dia kata daripada apa dia panggil? Banyak sangat ni. Cuba bacakan sikit, tak apa. Ambil masa kita ambil masa. Kita tenang-tenang je. Ini soalan daripada YouTube ni. Zaraki Ken Paci 7698. Okey. Apa pandangan saudara Marwan dan Suhail berkaitan PAS yang sering kelihatan hanya mampu membawa isu berkaitan 3R, race, religion, royalty. So, apa pandangan? So, bagi pandangan saya rasa tak adil kalau katakan PAS saja yang suka bercakap tentang isu 3R. Ya. 2-3 hari lepas baru lagi pemimpin DAP, saya lupa nama dia tu, dia menulis tapi dalam bahasa Cina. Dia kata bahaya sokong PAS, nanti semua kena pakai tudung, tak boleh pakai ketat-ketat. Itu salah satu bentuk racism. Dia bercakap tentang dia 3 benda. Dia petik tentang race, dia petik tentang yang berkaitan dengan religion agama kita tu. So yang mewajibkan pakai tudung tu. Ya. Parti-parti lain dia sering sebutkan benda-benda ni. Atau benda-benda yang orang yang nak berhujah ataupun berlawan menyerang PAS pun digunakan alasan 3R ni untuk menyerang PAS. Maksudnya PAS penunggang agama. Ya. So dia main isu tu juga. Isu agama juga. PAS apa dia panggil hari tu kata tak mahu kemelayuan. Hari ni PAS sibuk dengan
proklamasi Melayu. Proklamasi Proklamasi. Proklamasi. Minta maaf ya. Proklamasi. Okey juga ayat tu. Itu jargon baru kita. Jargon baru. Jadi apa kau tengok yang kita ulas minggu lepas tu pun tak perasan ke PMX kita baca ayat Quran, baca hadis, lepas tu petik pula apa Syekh Habib Umar apa sebagainya. Itu bukan main 3R ke tu. Jadi saya kira tak adil lah untuk kita ni menghukum orang yang main. Asalkan benda yang dibawa itu adalah bersifat ilmiah, adil dan tidak membawa pembohongan, itu tidak mengapa. Kalau membawa pembohongan, jangan cerita isu 3R, religion dengan royalty tu. Cakap pasal apa ekonomi ataupun tengah promote marketing pun tak boleh menipu. Itu semua ditegur agama kita. Yang penting jangan menipu. Bahkan kita rasa kalau PAS sendiri pun bercakap berkenaan dengan religion, agama, itu suatu perkara yang bagi pandangan saya lawan. Satu perkara yang baik sebab kita kalau dari sudut perlembagaan, Islam adalah agama persekutuan. So tidak jadi salah sebenarnya kalau orang, dan tidak boleh dianggap persepsi buruk apabila bukan saja PAS bahkan parti-parti yang lain bercakap soal Islam, kerana Islam itu adalah agama persekutuan yang terletak dalam perlembagaan kita. Negara kita bukan negara sekular. Jangan cuba nak mensekularkan negara kita. Negara kita adalah negara yang meletakkan Islam dalam perlembagaan. Hatta royalty sendiri pun, apa dipanggil raja berperlembagaan, itu adalah merupakan satu perkara yang duduk dalam perlembagaan. Apakah salah, apakah menjadi buruk kalau kita berkata ataupun sesiapa berkata berkenaan dengan perkara tersebut. Bahkan apa yang kita sebut 3R itu menunjukkan sikap patriotik kita. Kita menjiwai perlembagaan negara seperti kita. Pakai tanjak. Ini salah satu. Sebab ada juga soalan saya tengok. Tak apa. Sebelum tu saya ada satu soalan yang saya nak minta Ustaz Brodin jawab ya. Saya baca pun. Okey. Jadi soalan dia, saya baca tu Ustaz Brodin jawablah mana-mana yang boleh jawab ni. Panjang soalan dia. Kenapa tonasi dan skrip orang-orang PAS ni sama Memang trademark tu banyak. Memang diajar untuk mendalami karakter Soalan, adanya mereka-mereka yang beragama Islam dalam parti lawan, adakah mereka belum lagi dikira sebagai seorang Muslim? Kalau nak ikut ideologi kumpulan anak-anak pang yang tidak tinggal solat pun masih seorang Muslim. Oleh kerana mereka lain dari yang lain, adakah mereka dicop sebagai bukan Muslim sejati? Apa lagi? Itu satu soalan. Banyak soalan. Dia tak letak perenggan ni. Rasanya macam mana dia ambil SPM ni. Last soalan. Presiden PAS dianggap general dalam medan politik PAS. Bila medan ni umpama berperang lah. Kalau dalam medan perang, general orang pertama menghunus pedang. Tapi kenapa dalam bab politik tak menerima jawatan? Jawatan itu tidak pedang. Kalau betul-betul berjuang bawa nama agama, ni bagi pedang pada orang lain, pada sekutu. Ni bukan zuhud. Untuk menegakkan Islam, kena ada jawatan utama dalam kerajaan. Sebab menguasai kuasa, takkan ni pun tak tahu. Islam ni bukan sekadar jaga akidah. Islam itu the way of life. Merangkumi semua ekonomi, kebudayaan, kemasyarakatan contohnya. Bukan asyik kata aku betul, korang menyimpang. Mana berlandaskan Islamnya kalau kat mulut lain, hati lain, pelaksanaan lain. Fikir-fikirkan. Soalan ini daripada TikTok kot ni. TikTok. Remy Roslan. Bukan IG ke? IG. Tak tahu. Baik, soalan ni agak panjang penjelasannya ataupun syarahan dia. Soalan pun banyak. Ya, soalan sendiri. Saya tengok macam ada 2 soalan je. Dua tiga soalan lah. Macam soalan pertama tu seolah-olah mengatakan seolah-olah mengatakan tak boleh nak move on lagi pasal isu kafir mengkafir. Kita kena ingat senario politik sejak dahulu sehingga sekarang ni berubah-ubah. Bila sebut politik ni is mengikut situasi semasa. Isu kafir orang mengkafir. kata politik ni the art of possibility. Seni segala kemungkinan. Seni ya. Politik ni seni. Mungkin zaman dahulu, zaman 60-an, 70-an, 80-an lain keadaannya, lain caranya. Zaman hari ni lain keadaannya, maka lain juga cara dan pembawakannya. So kalau kita lihat hari ni pun, contoh kita tengok
PAS sudah berkolaborasi, bertahaluf dan berkawan dengan ramai pihak. Bukan sahaja di kalangan parti-parti politik, bahkan di kalangan NGO, NGI pun ramai. Yang terbaru kita tengok bagaimana bekas pimpinan UMNO contohnya. Tan Sri Anwar Musa, Tan Sri Noh Omar bersama dah hari ini dengan PAS dan Perikatan Nasional. Ini sebut secara umum, bukan kita kata kita nak promote apa-apa. Tapi nak sebutnya, ini gambaran yang kita boleh lihat kalau ada tomahan-tomahan yang mengatakan bahawa isu kafir-mengkafir ini seolah-olahnya diletakkan kepada PAS. Bukan orang kafir ada dalam PAS kan? Ya, kita dipahamkan dalam PAS ni juga adanya Dewan Himpunan Pendukung PAS. Namanya mengumpulkan di kalangan orang-orang bukan Islam, bukan Melayu. Ada India, ada Cina dan lain-lain lagi. So, ini yang perlu kita tengok sebenarnya. Bukan kita hanya skeptikal pada orang, bukan kita hanya buat persepsi buruk pada orang, tapi kena lihat kepada realiti. Yang kedua, contohnya, Presiden PAS sebagai general perang. Khususnya, kalau hari ini dalam pilihan raya, itulah. Kita kena faham, maksud general tu apa dia? Maksud general tu dulu apa dia? Sebab, kalau kita lihat, general perang yang antara yang hebat, yang ulung di zaman Nabi SAW itu sendiri, antaranya Khalid Al-Walid. Adakah bila Khalid Al-Walid berjaya dalam sesuatu perang, tiba-tiba diangkat nak jadi lebih daripada ketua itu sendiri? Itu yang kita kena lihat. Adakah Presiden PAS sebagai general ataupun general itu siapa dia? Apa bentuk general itu? So itu yang kita kena faham. Jangan kita silap menggunakan ayat dan menyebabkan pemahaman itu songsang dan terpesong daripada maksud dan juga matlamat yang sebenar. Maksudnya ginilah mudah ceritanya, khalifah bukan general. General bukan panglima. Kena faham dia tu beza. Beza. Maknanya Presiden PAS bukan general. Sepatutnya lah dia presiden. Bukan general. Jadi dia kena faham dia tu lah. So ada lagi soalan waktu tu? Panjang nak buat tu. Saya rasa tak apa kot. Soalan ni dia kata. Ada lagi satu ni. Saya tengok ni. Apa dia panggil. Dia punya soalan ni pun agak menarik jugalah. Ya. Yang berkait dengan apa dia panggil. Tanjak tadilah. Apa dia soalan dia? Berkait dengan tanjak tu. Tanjak. Apa dia panggil. Saya cari kejap. Kejap saya tengok balik. Banyak sangat dah ni. Salam brother, masuk sekejap. Tanjak tu silap pakai, yang awak pakai tu tanjak orang Bajau Sabah. Tanjak Melayu pakai tak macam tu. Daripada belerong anak usuk. Okey. Ini pun dari IG ataupun TikTok ni. Saya ni bukanlah pakar tanjak, cuma saya suka pakai tanjak. Tapi berkenaan dengan soalan tu, saya akan jawab daripada jawapan tukang pembuat tanjak saya sendiri. Saya baca soalan tu terus saya tanya dia. Macam ke ada ni soalan bocor sebenarnya ni. Pembuat tanjak peribadi macam doktor peribadi. Memang saya ada pembuat tanjak peribadi. Penjual kopi peribadi pun ada. Kejap kita cari jawapan dia. Okey, dia kata cara pakai tanjak bajau umumnya simpulan berada di belakang kepala. Kalau perasanlah simpulan ni. Bang ini simpulan. Biasanya tanjak bajau ni umum duduk di belakang. Yang orang Melayu ni biasanya ada di atas telinga kanan. Dan boleh ditarik ke belakang telinga sikit lah. Mengikut gaya masing-masing lah. Kalau tarik ke belakang tu macam yang bajau laut pakai tu, itu simbolik untuk berperang sebenarnya. I see. Jadi cuma mungkin dalam kamera tu orang tak perasan yang saya tarik tu, sebab saya suka letak belakang sikit, belakang di telinga. Kalau tengok dari depan tu tak nampak simpulan, cuma nampak dia punya pucuk ni je. Jadi tanjak bajau ni tanjak yang saya pakai hari tu tanjak Naga Berlabuh namanya. Tanjak Naga Berlabuh. Ya, betul. Itu merupakan tanjak dia bukan tanjak warisan, tapi kategori tanjak Melaka, tanjak tanjak lama. Tanjak lama yang bukan tanjak warisan. Jadi apa yang disebut lagi
Baca laju sikit, bang. Tanjak, bajau, tanjak berlabuh, soleknya, simpulnya dan bengkungnya adalah berbeza. Walaupun sifat kasarnya nampak sama. Dan sebenarnya isu ni, isu tanjak bajau Borneo dengan tanjak naga berlabuh ni sudah pernah timbul isu belum ni. Ada persamaan yang orang mungkin nampak sama, lepas tu silap pakai dia kata dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam alam Melayu ni ada persamaan dari sudut pembuatan tanjak tu. Yang pentingnya senang cerita macam ni lah. Tak apalah masing-masing apa nama ni. Kita sebenarnya daripada rumpun yang sama. Bajau, Bugis, Minang, Melayu ni sendiri daripada rumpun Melayu. Tapi tak mustahil lah kita ni ada berkongsi budaya yang sama. Ya. So saya rasa bagi yang menonton ataupun abang yang tanya tu saya rasa mungkin dia pun mungkin seorang apa orang panggil Tanjakers. tanjakers ke ataupun pembuat tanjak ke, kita tak tahu. So terbaik lah. Terima kasih abang. Ya. Kalau ada pandangan kongsikan lagi. Mungkin saya ada benda yang saya tak tahu. Okey. Baik. Ada lagi soalannya? Rasanya Bro Din? setakat ni dulu, sabar dulu. Mungkin cukup. kita berhenti seketika dan beri laluan kepada iklan. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama Masuk Sekejap Podcast Anak Muda. Check it out di semua channel medsos anda. So apa? Kita nak bincang apa lagi ni? Baru-baru ni dia kata KJ seolah-olah macam ke. Kenapa asyik-asyik KJ? Tak boleh lah kita, walaupun kita nak move on sebenarnya dengan KJ ni, ataupun boleh kita sebut ataupun dengan keluar sekejap ni, tapi iyalah, KJ terlalu baik untuk kita. Awak terlalu baik untuk kita move on. Macam Abang KJ, we love you. Betul. So iyalah, kita tengok bagaimana keadaan apa orang panggil politik semasa pun kita lihat, khususnya dengan Abang KJ yang disayangi ni. Sebenarnya actually saya ni peminat juga sebenarnya KJ ni bang. Sejak daripada dia ni dalam menjadi ketua pemuda pergerakan UMNO Malaysia dulu. Wow. Dan saya sebenarnya memang berharap sangat-sangat, walaupun hari ini dia telah ditendang keluar daripada UMNO, tapi saya mengharapkan suatu hari nanti dia akan buat comeback dalam UMNO juga. UMNO juga. Walaupun pun kita tengok juga baru ni kita dengar seolah-olah lunak sekejap dengan bersatu dengan Tan Sri Mahyudin. Tak, baru ni kan ada tersebar apa nama ni, surat. Ya, itulah kita nak sebut ni. Yang kedua kita dengar pula ada tersebar surat bahawa KJ masuk PKR. So ulahlah sikit dengar kata Wan pun dah tag dia dalam Instagram ke mana tahu kot dia nak datang sini ke. Terima kasih KJ tolong apa nama ni promote kita dalam dia punya Insta. So memang betul lah kita inspired by keluar sekejap yang kita nak buat dengan kita punya image dan content sendirilah, insyaAllah. Tak meniru lah, tapi inspired by maknanya dia konsep apa sebagainya. Dan nampaknya bukan kita saja. KJ telah beri, bukan KJ lah, KS Keluar Sekejap telah beri inspirasi banyak lagi channel-channel lain untuk memulakan podcast dengan kecenderungan yang pelbagai. Ya. Dari sudut hiburan pun ada kita tengok. Cerita tentang KJ tadi tu, memang surat tu sebenarnya surat palsu. Dia katakan surat palsu. Dia katakan. So tak apalah. Tapi nampaknya KJ laku nampak sekarang ni. Persatu panggil apa sebagainya. Tapi sehingga sekarang kita nampak KJ masih main tarik tali. KJ masih Adakah ini politik beliau? Sebab keadaan masih belum stabil. So sebaik-baiknya mungkin KJ mahu berada di pihak yang menang. Mungkin. Who knows? Tetapi tiada pihak yang betul-betul solid menang sekarang. Cuma KJ dengan watak sebagai ikon anak muda, watak lelaki sejati lah kononnya. Ya. Apa nama ni dia panggil apa? Jargon. Disebut sebelum ni tu apa? Dark, tall, handsome. Itu dia. So kawan-kawan dia kena tambah satu lagi, brave. So kita harapkan KJ ada keberanian lah untuk menjadi the true gentleman.
Jadi lelaki sejati. Memang. Makna nyatakan apa yang dia wadah perjuangan yang dia nak sebenarnya. Nampak. Tapi dari sudut hati kecil saya ni, dia masih lagi sayang kepada UMNO dan saya sangat percaya dia akan kembali comeback dalam UMNO. Ya, saya rasa sokongan dia masih padu dalam UMNO. Ya. Kalau dia datang membawa satu gerakan pembaharuan, Image yang baru. ya, sebab dalam UMNO kita perasan sekarang ni bukan semua orang setuju dengan presiden dia. Kalau takkanlah dia buat usul tak nak apa nama ni dipertandingkan jawatan presiden timbalan presiden. Kalau dia berani, kalau dia rasa dia banyak sokongan, dia terbuka. Tapi kalau ditutup macam tu, maknanya dia takut jatuh lah tu. Jadi KJ sebenarnya ada peluang yang sangat cerah untuk bersinar dalam UMNO. Bahkan menjadi leader dalam UMNO. Figura yang bukan sekadar figure, maknanya top leader lah. Mungkin ada harapan untuk jadi presiden. Dan kalau dapat, dan beliau sendiri pun dia, I want to lead the country, I want to lead the UMNO. Dia cakap itu ke? Aku dah tahu. Kalau the country adalah UMNO tu rasanya mungkin ada kot CP-CP. Tak apalah. So elok juga tu. Dia cuba selamatkan kapal yang sudah kehilangan punca tu. Belum karam lagi. Belum hilang punca. Hilang arah tuju lah. Dah tahu nak ke mana. Cuba selamatkan. Berpaut dengan apa yang ada. So itulah. Dan kita sangat, saya tengok orang muda sekalipun, oleh kerana yalah kita tahu KJ sini pun dia pandai memposisikan diri dia berada di Hot FM tu. Itu bukan satu perkara yang biasa, itu luar biasa. Kalau kata PMX kita ni, ekonomi hari ni pun ekonomi yang luar biasa. Dia apa ni, Hot FM tu bijak. Hot FM tu sendiri dia curi curi lah, istilah kita pakai istilah curi. Dia tackle Johan tu. Johan. Tackle Johan daripada era, tak tahulah dia bayar berapa sampai era Johan sanggup daripada era yang dengan top dengan Johara waktu tu masuk. Ya ke bukan dia dah stop ke program Johara tu? Dia stop sebab tak ada nama Johara, Johan, Hanif. Bukan, dia stop Johara tu untuk nak buat tu slot lain ataupun tak tahu, masing-masing ada jawapan. Tapi maksudnya bijak, Hot FM bijak. Lepas tu tambah lagi dia punya cara marketing dia, panggil pula KJ. Baru ni KJ macam ke seolah-olah apa dia panggil sekadar jemputan. Baru sekarang ni saya dipahamkan dia dah sign kontrak. Apa barang? KJ as a DJ. DJ KJ. KJ DJ. KJ DJ. So KJ saya nampak KS. karier politik KJ masih boleh pergi jauh lah. Cuma jangan silap pilih platform. Jangan silap pilih wadah. We love you. We all love you. KJ. Okay, baik. So kita rasa kita berhenti dulu. Berhenti dulu sekejap dan jangan ke mana-mana. Okey, kembali lagi kita dalam Masuk Sekejap. Tak boleh kalau kita buat style macam ke radio. DJ. Okey, kita kembali semua bersama dengan Masuk Sekejap. Cek bunga. Okey, lepas pada ni. Lepas pada ni. Okey, so kita nak teruskan lagi untuk kita bincang. Sebenarnya kita ni sudah perasan tak kita ni dah dalam mood pilihan raya? Diperasan juga. Terengganu pun dah bubar dan negeri-negeri lain pun ada yang dah awal bubar. Semua dah bubar dah. Semua dah bubar? Semua dah bubar. Bukan ada satu lain negeri lagi? Belum bubar? Oh, dahsyat. Tak apalah. Kita nak test orang ramai. So, macam mana? Bagi kursi. Ada kursi ke? Tak. Rasanya sebelum kita cerita bab kursi ni, kita kena educate sikit lah. Okay. Kita ni tentang PRN ni. Kan baru tahun lepas PRU. Sebab apa sekarang ni PRN lagi? So ada beza tu sebenarnya. Baik, baru ni tu kita dalam rasanya tahun 19 awal-awal dulu kita dah ada pilihan raya berasingan antara pilihan raya umum dengan pilihan raya negeri. Tapi dulu mungkin sebab
jentera kerajaan SPR waktu tu tak cukup. Dia kena pergi ke satu negeri buat Ya, satu-satu. Tahun 1950. bahkan seawal pilihan raya bermula di negara kita ni 55. memang saya dipandang by negeri. Ya, sebelum mereka lagi kita dah pilihan raya. Ya, So, exactly. So baru ni tu tahun kita sebenarnya waktu hari tu berpandangan sepatutnya pilihan raya ni dibuat sekaligus. Maknanya jimat masa, jimat Bahkan tenaga. ada orang faham kalau sebut pilihan raya memang kena bubar belaka. Ya. Ada orang faham begitu. So Ya. ada yang tercengang, kenapa Terengganu, Kedah, Kelantan dan negeri-negeri lain ni ada yang tak dibubarkan? Ya. Jadi soalan jadi tanda tanya. Pada waktu tu pembangkang, kita kira bukan pembangkang lah, kita kira ada pihak yang PAS dengan PH pada ketika itu bersepakat untuk tidak membubarkan DUN pada PRU tahun 22 tu, PRU ke-15. 15. So yang bersemangat sangat nak buat pilihan raya tu UMNO lah pada ketika tu. Ya. So negeri-negeri yang dipegang oleh UMNO semua bubar sekali. Tak tahu apa perkiraan dia sampai tahap dia sanggup nak buat. Mungkin ada strategi di sana. Strategi apa yang kalau sampai makna strategi yang paling memalukan lah. Dia kira lah Zahid harus menanggung. Tapi tak peliknya masih lagi kekal sebagai presiden. Tapi tak apalah. Maksudnya dia tak ada 6 negeri yang belum bubar dan 6 negeri ni bersepakat untuk bubar sekali. Sudah ada satu perbincangan awal untuk bubar sekali. Dan bubar sekali tu maksudnya bubar dekat-dekat lah. Dengan tarikh yang dekat. Pilihan raya sekali lah maksudnya. Pilihan raya sekali. Kuasa untuk mengadakan pilihan raya ni di tangan SPR. Tapi mungkin ada perbincangan awal memang untuk mudah kerja SPR kita jalan sekaligus lah. Itu yang terbaik sebenarnya supaya kita tidak membazir ataupun tidak menggunakan wang terlalu berlebihan dari sudut dari sudut 2-3 ni lah. kali lah. Orang ni pun baik kita perantau nak balik pun kena 2 kali balik, banyak tanggung kos dan seumpamanya lah. So kita bimbang juga kalau perantau ni tak nak balik dah sebab alasan dia dah balik untuk mengundi waktu dulu. Tapi kita harapkanlah maksudnya sistem demokrasi kita terus subur walaupun dengan sikap pemimpin ketika itu yang sanggup untuk bubar awal, tak bincang baik-baik dengan negeri-negeri lain. Tapi dan kita mengharapkan pengundi-pengundi pun menunaikan tanggungjawab yang sepatutnya bagi memilih pemimpin yang terbaik untuk memimpin kita. Bukan saja di dunia, bahkan di akhirat juga. Ya, betul. Cuma sedikit maklumat tentang pilihan raya ni lah. Bulan 8 ni dianggarkan. Awal bulan 8 lah tarikh membuang undi. Ni sebelum SPR umum. Tapi anggarannya begitulah. Kerana tempoh bubar dengan pilihan raya ni adalah dalam tempoh 60 hari. Jaranglah sampai 60 hari diambil masa untuk tarikh membuang undi. Dia kita anggarkan sekitar awal Ogos lah. Awal Ogos akan dibuat pembuangan undi. Ni ada macam ke ada satu kebetulan ke? Sebab baru ni dengar kata PMX kata ada orang nak jatuhkan dia masa bulan Ogos ni nanti. Oh gitu. Ada satu kebetulan ataupun suratan? Saya rasa PMX tak tidur lena tu, dia mimpi ngeri. Mimpi. Adalah tak basuh kaki kena ambil uduk. Itulah akibat bila ada memiliki kerajaan yang tidak stabil, yang rapuh. Bukan sahaja pelabur-pelabur pun takut nak masuk. Dia sendiri pun takut dengan goyahnya kekuasaan dia tu. Cuma Din, nak tanya, mungkin ramai yang tak tahu ni PRN ni melibatkan negeri mana? Melibatkan 6 buah negeri. 6 buah negeri. Saya dipanggil 6 buah negeri. Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Yang menariknya, 3 negeri di bawah PAS. Ya. 3 Perikatan Nasional lah. Perikatan Nasional. Tapi MBMB ni semua PAS. 3 negeri lagi di bawah PH. Jadi dalam maknanya 3 lawan 3 lah. Kita tengok adakah kedudukan ni boleh berubah, status quo 3-3 ataupun mungkin ada
yang bertambah, PAS bertambah ke, PH bertambah ke, mana tahu. Kita tengok. Ini satu perkara yang menarik lah. Jadi khusus untuk pengundi di 6 buah negeri ini, pastikan turun mengundi yang ada di luar 6 negeri ini, tapi pengundi di 6 negeri ini, pastikan balik untuk menunaikan tanggungjawab. Perantau lah. Pengundi di luar negeri lah. Apa lah itu. Semua perantau je, senang. Ada yang perantau macam saya mengundi di Kuala Nerus. Adakah saya dikira perantau sebab duduk di Kuala Terengganu? Itu orang panggil satu kod yang main-main. Okey, rasa apa lagi yang rasanya penonton kita perlu tahu? Iyalah, sebab kita tengok macam ke pembahagian kursi. Kita dipahamkan baru-baru ni ada statement daripada pimpinan PN. Pembahagian kursi. Saya rasa sabar dulu pembahagian kursi tu. Macam kita rehat seketika. Kembali semula sama nanti. dengan Panjang nanti pembahagian kursi. M masuk, S macam mana S? Sekejap. Yes. N. Gitu. Kembali lagi bersama kami di Masuk Sekejap Podcast Anak Muda. Bersama dengan Bro Wan dan Bro Sudin. Alright. Okay. Tadi rancak kita bercerita, berbahas tentang PRN. So, pembahagian kursi ni macam mana? Yang tadi pasal pembahagian kursi tu. Agak sekarang ni kita ada 2 blok lah. 2 blok kita panggil kita punya kita punya sistem sekarang ni sudah jadi sistem dui parti. Sistem dui parti kerana parti-parti politik sudah bergabung sekarang ni. Yes. PAS bergabung dengan Bersatu, PPBM dan Gerakan, dan ada beberapa parti yang lain, parti kecil yang membentuk Perikatan Nasional. Sementara PH Bagudan, PH, Pakatan Harapan yang ada di AP, PKR, Amanah, apa lagi? Tak ada lah kot. Gabung dengan Barisan Nasional yang ada UMNO, MCA, MIC dan beberapa parti kecil yang lain. So, dia dah jadi dui parti lah, khususnya di Semenanjung. Khususnya untuk 6 negeri yang akan bertanding pada PRN kali ini. So, apakah possible-nya satu lawan satu berlaku ataupun satu lawan satu? Ya, memang. Ataupun berlaku 2 penjuru, 3 penjuru, 4 penjuru. Yang pertamanya ialah 2 parti besar lah yang akan jadi tumpuan. Walaupun kita tak nafikan hari ini makin ramai yang suka untuk test market, bertanding, artis pun masuk bertanding, influencer pun cuba untuk masuk bertanding, tokoh-tokoh masyarakat atas tiket bebas lah. Dengan masing-masing tak ada parti. Walaupun pada PRU hari itu boleh kata hampir kesemuanya hilang wang deposit, termasuk Lando, Zawawi. Apa khabar Lando? Lain macam. Bukan Lando je. Kalau sebut pasal habis deposit ni, banyaklah. Tun M pun nak deposit. Dahsyat. Tapi tak apa Tun. Tun jangan bimbang. Tun datang Terengganu. Kita masuk sekejap. Dengan kata Tun nak datang kan? Okay. Baik. Apa ni? Tentang pembagian kursi. Yang menarik tu, kita tengok ada dua sudut yang berbeza lah. Kita nampak di peringkat di peringkat PH dan PN. PN lah. Kalau PN lah. Perikatan Nasional. Kita cerita Perikatan Nasional. Ke dia nak sebut pasal Perikatan Nasional? Apa. Sila. Saya sebut pasal Perikatan Nasional. Saya boleh je mana-mana. Cerita tentang UMDAP. Kita tahu, kalau kita ada PAS dengan tu ada Perikatan Nasional, mudah PN. So yang ni gabungan apa ni? Dah tunjuk sini pula. Cuba cari kan. Untuk mudah lah. Mudah. Kalau nak sebut PHBN, payah. So PN ni semua kita nampak. Dia dah buat pembahagian khusus, semua setuju. Orang ni berapa peratus, orang ni berapa peratus. So maksudnya tak ada sebarang konflik lah. Orang ni nak kursi lebih ke ni. Pembahagian dah dibuat. Kita nampak hampir sekata lah. Tetapi sekata. Bukan nampak macam ke PAS paling banyak kursi ke yang bertanding? Dia banyak-banyak sikit lah. Maksudnya tak adalah sampai PAS dominan. Kita ada lebih sikit. Dan juga tak pelik kalau PAS lebih pun. Sebab
PAS antara parti yang memiliki paling ramai jentera di Di kalangan 3 parti tu. Tak, kalau nak Gabungan. dibanding pun dengan parti yang ada dalam PH pun, boleh katakan hari ni jentera UMNO merosot teruk. UMNO. Merosot teruk. Lebih tinggi, lebih banyak cawangan dia daripada Itu cawangan. Kita sebut jentera secara umum. Ya, Kalau sekadar cawangan dan jentera lah kita maksudkan. Tak, kalau tengok pada hari tu, cuba tengok pada PRU baru ni. Tengok pada PRU baru ni, berapa banyak sangat cawangan yang aktif. Sebab ada di tempat saya tu, ada sampai orang-orang UMNO pergi cawangan markas pilihan raya PAS. Sebab tempat dia tak ada orang. Sunyi, makanan pun tak ada. Tempat PAS ni dia ada orang hantar kuih, orang hantar meriah lah. Pilihan raya memang macam raya, nama pun raya. Ya. Meriah. Kalau tak meriah, tak pilihan raya lah. Pelik juga. Waktu tu kenapa sampai jadi macam tu UMNO ni? Memang dia masuk pilihan raya untuk kalah ke macam mana? Tak tahulah. Tapi tu nak ceritanya untuk pembahagian kerusi. Nampak smooth di peringkat nasional. Yang UMDAP ni dia nampak UMDAP ni saya pastilah. PH lah ataupun kita sebut PH lah. PH BN ada juga. Yalah PHBN lah. UMDAP pun boleh juga. Banyak sangat nama ni. Kita pun tak tahu. Dah macam contoh baru ni kita tengok di Terengganu lah. Kita cakap based on Terengganu lah sebab kita ni. Bagaimana perlu panggil Datuk Mak Said perlu panggil sound. PKR khususnya. Ukur baju di badan sendiri. So ini menandakan masa saya sebut ini menandakan suatu ketidakharmonian lah. Kita kira dalam keluarga PH, BN, UMDAP ni. Banyak yang sebut ni. 3. Jadi ini benda situasi yang kita kira kalau PH dia nak mengekalkan dia punya kekuatan dia, nak menunjukkan kita kira keabsahan kerajaan madani yang ada pada hari ini. So benda-benda macam ni kita kira tak perlulah, tak sepatutnya berlaku. Tak madani lah. So, main gaduh-gaduh ni kan madani, ni badui. Badui jangan badawi. Gaduh-gaduh kursi tu badui. So rakyat melihat, rakyat menilai. Belum lagi masuk gelanggang dah berkecamuk. Tapi memang Datuk Seri Datuk Seri Mak Said sebut macam tu. Ya. Ada video. Ukur baju di badan Seri. Maksudnya apa tu? Maksudnya PKR ni tubuh kecil nak pakai baju besar ke macam mana? Boleh jadi ataupun PKR ni tubuh besar nak pakai baju kecil. Buncit nak pakai baju kecil. So tak padan. Maksudnya PKR ni nak minta kerusi lebih. Ya, dipahamkan begitulah. Diri sendiri tak cukup jentera macam tu lah kot. Maksudnya kan. Ya. Tapi sebut pasal baju ni. Tertarik sikit. Ada satu video tu saya buat. Video ke gambar? Mak Said sedang kegirangan waktu tu. Keluar daripada mahkamah kerana keputusan PRU. Keputusan petition bagi membatalkan kemenangan PAS di Parlimen Kuala Terengganu diterima oleh mahkamah. Kegirangan dia tu nak cerita pasal baju sampai saya teringat pimai-pimai tantu tu dia letak butang tak kena apa sebagainya tu. Mak Said ni memang orang yang sangat sinonim dengan baju lah. Disuruh orang ukur baju di badan sendiri, disilap pakai baju silap butang. Mak Said boleh jadi tokoh baju. Tadi sebut petition So macam mana petition? Pasal petition tu rasanya semua orang dah tahu kot. Ada laporan, cuma ringkasnya petition dibuat tiga petition dibuat oleh UMNO Terengganu terhadap kemenangan PAS sebanyak 8-0 pada ketika tu. Maknanya PAS sapu bersih semua parlimen pada PRU ke-15 hari tu. So UMNO ni dia buat petition bantahan terhadap 3 buah parlimen, iaitulah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman. Kemaman awalnya ditolak petition tersebut, tapi dikatakan dibuat rayuan. Maka Mahkamah Rayuan
Kita tengoklah nanti. Untuk kan Mahkamah Rayuan terima Okey. terima benda tu dibicarakan. Ya. Okey. So kita tengoklah nanti. Kita tengok. Betul lah ingatkan. So lepas tu pula 26 hari bulan Jun, 26 atau 27 hari bulan Jun semalam 27 hari bulan Jun apa namanya berlaku keputusan untuk Marang dan Kuala Terengganu. Marang, mahkamah mengenepikan petition tersebut dengan kos 50,000 perlu dibayar oleh pempetition kepada responden. Yang kedua Kuala Terengganu kan. Kuala Terengganu mahkamah menerima petition tersebut. Tapi saya lupa berapa kos yang perlu ditanggung oleh responden. 70k. Perlu ditanggung oleh responden. Tetapi benda tu masih lagi dalam proses mahkamah, kerana sebab lepas ini akan ada ruang untuk buat rayuan. Kemudian soal kursi kosong apa sebagainya, benda tu diserahkan kepada SPR. Banyak SPR pula banyak pertimbangan yang boleh dibuat lah. Banyak adakah perlu dilakukan PRK balik, adakah calon tu boleh bertanding balik, itu banyak lagi lah. Itu kita boleh lihat dari semasa ke semasa lepas ini, insyaAllah. So agak menarik lah maknanya. Cuma kemungkinan besarnya perkara yang berkaitan dengan kerusi ni, kemungkinan besarnya PRK kalau berlakulah benda tu, kalau berlakulah pengosongan tersebut SPR umumkan, mungkin tidak akan berlaku suatu PRN lah. Suatu PRN. Mungkin akan ada tidak sekali lah dengan PRN kalau berlaku. So itu kita tinggalkan kepada SPR lah untuk buat keputusan yang bijaksana. Kita fokus kepada PRN yang pasti akan berlaku bulan lampak nanti, insyaAllah. So kita haraplah kursi-kursi ni jangan berebut sangat. Kalau nak kursi, saya boleh bagi kursi. Nak kursi. Tapi bila sebut tentang PRU, PRK ni, mengimbau baliklah pasal suasana politik negara kita ni. Orang membandingkan kerajaan yang ada pada hari ini dengan kerajaan kerajaan pimpinan Abah pada tu Sabri Ismail kan. Sabri Ismail. So lepas pada ni kita bincang balik pasal tu. Kita bincang sikit. Boleh. So kita berhenti dulu untuk episod ini. Untuk slot ini. Stay tune. Okay, bertemu kita lagi. InsyaAllah ni kita kira tajuk terakhir lah untuk kita bincang hari ni. Okay. Nak ambil lah. Tapi hari ni penat sikit lah. Hari ni kosong meja kita, kosong. Tu. Aduh lah. Tak sebenar je. Kena ada carangan sikit lah. Kau ada carangan siapa-siapa ke apa ke. Kalau minggu lepas, kalau yang pertama, kalau ingat ke, pertama hari tu ada kawan yang bagi Isai tu yang belanja kita, dia punya fotokopi. Sekarang ni fotokopi dah buka kedai dah. Hari tu tak buka kedai lagi. Dahsyat. Penangan masuk sekejap ke apa tu? Dah buka kedai hari ni. Siapa-siapa nak pergi di Cendering, depan UiTM Cendering, boleh pergi. Lepas tu pula hari tu yang kedua tu saya beli kan untuk jamu bagi belanja dia yang kelaparan ketika tu. Lain macam. Tapi hari ni agak dia nak belanja. Itulah kita harap ada carangan-carangan lah. Kita harap kalau tahu-tahu rasa apa makanan-makanan ataupun hidangan-hidangan ringan untuk kami letakkan di atas meja ini supaya tidak kekosongan. Supaya agak nampak menarik dan tertarik, dan perut kami juga tidak kosong pada hari itu. Boleh cadangkan ya, nanti kita tahu. Baik, tadi kita nak cerita pasal apa? Pasal perbandingan tu. Kan? Beberapa kerajaan lah, termasuk ataupun bukan beberapa lah, kita kira antara Abah dan juga sekarang ni. Sebab ada satu saya tertarik dengan satu artikel dia keluar oleh Sinchu Daily. Satu pandangan oleh Murray Hunter. Murray Hunter ni dia seorang academician, dia bekas profesor di beberapa buah universiti, termasuklah rasanya masih lagi menjadi profesor tamu di UNIMAP ke UMP. Murray Hunter ni dia ada buat dia memang dia punya kawasan kajian dia region Asia Tenggara ni.
ASEAN dia punya tu. Saya lupa dah dia So punya mana dia pernah profile datang tu. lah ke Malaysia ni. Bukan Jadi bukan pernah datang. Memang dia ni memang duduk sini boleh dah kata sekarang ni. macam ada PR ke gitulah. Memang dia bekerja di sini. Oh, bekerja di sini. Ah. Orang luar tapi bekerja di sini. Orang mana? Orang Scotland ke orang mana? Okey. Apa ni? Dia ada tulis satu artikel di Sinchu tu kan. Tajuk dia Why Many Believe They Were Better Off Under Muhyiddin. Maknanya kenapa ramai orang percaya mereka rasa lebih baik hidup mereka tu di zaman Muhyiddin. Itu dia tulis. Saya dikongsikan dekat Facebook saya ada apa ringkasan lah kita buat. Ini kira promo Facebook jugalah ni. Ya, kalau nak baca dengan lebih lanjut cari Facebook Alang Ibnu Syukrimun. Tapi apa ni? Disenaraikan banyaklah isu ekonomi, isu politik, agama, sosial, pentadbiran, dibuat perbandingan. Ini sebut sikit lah. Yang paling banyak ekonomi lah. Ekonomi. Sebab Anwar ni kan bukan Menteri Ekonomi. Orang expect dengan naiknya PMX ni, boleh bawa satu anjakan paradigma kesenjangan apa. So, banyak ni nampak ni. Banyak tu dia. Dia apa? Apa yang saya boleh ringkaskan itu ada 10 item yang disebutlah tentang ekonomi. Tentang ekonomi dia kata sebab zaman hari ni orang hilang kuasa beli. Zaman sekarang ni orang hilang kuasa beli. Maksudnya apa nama ni, kalau dulu RM50 boleh beli satu plastik. Sekarang ni tak sampai satu plastik, setengah plastik je RM50. Barang mahal. Orang hilang kuasa beli. Yang kedua, peningkatan kadar kemiskinan yang dramatik. Walaupun kapitalis makin untung. Itu pandangan dia. Dia rasa orang yang kaya semakin kaya, orang miskin makin bertambah. Maksudnya sekarang ni dikatakan orang buat kategori kan, B40, M40, T20. Sekarang ni B60. Sekarang ni bukan B40. Jangan tiba-tiba. Okay. So B60. Sekarang ni kata B50, B60. Menyebabkan M40 tu dah M30, M20. Tapi golongan T20 makin kaya. Dia tak bertambah jumlah orang kaya. Dikatakan golongan T20 makin ramai sebab bukan makin ramai, makin kaya. Makin untung. Sebab ada orang kata paras tu dah diturunkan, so tiba-tiba aku dah jadi T20. Ada orang respon. Tiba-tiba aku jadi orang kaya dan terpaksa bayar mahal, antaranya bil elektrik kan. Itu satu benda yang perlu dikaji lah. Terkejut ni. Pelik sebenarnya orang yang buat tu. Dia tak ambil kira tentang tanggungan, kos. Yang perlu buat. Dia ambil kira tentang pendapatan saja. Dia kena faham tentang satu pepatah Melayu sebut apa? Besar periuk, besarlah keraknya. Maknanya besar pendapatan, besarlah maintenance-nya. Patutnya dia kena ukur baju di badan sendiri. Ukur baju. Okey, yang ketiga. Jangan suka panjang sangat. Saya tak tolong. Teruskan baca sebab saya memang suka mendengar je. Kos hari hidup makin meningkat. Terutamanya makanan. Makanan apa namanya, asasi ke apa ke, katu, telur lah apa sebagainya. Elektrik makin naik, kadar faedah bank naik mencana. Ni baru kan apa namanya OPR naik lagi. Ekspor makin menjunam. Ekspor kita tak ada orang nak terima barang kita, padahal kita ni banyak komoditi yang kita ada selain sawit. Lepas tu negara kita negara yang subur dengan hasil bumi. Kaya hasil bumi. Tapi sebab apa? Ekspor kita menjunam. Agak susah, agak merosot. Lepas tu permintaan domestik makin menjunam dan akan terus menjunam. Permintaan barang dalam kalangan kita lah sebab hilang kuasa beli. Hilang kuasa beli, permintaan domestik pun akan turun. Yang ke-8, bajet defisit yang terlalu besar. Waktu hari itulah dia umum bajet. Sepatutnya kalau sebenarnya tak salah dalam ekonomi fiskal ni untuk buat bajet defisit. Tapi bajet defisit ni kurang-kurangnya dia keluarkan bajet yang lebih tu untuk tujuan pembangunan. Mesti ada ROI tahun-tahun tertentu, return of investment. Duit tu akan dapat balik. So sekarang ni defisit yang terlalu besar nak dibandingkan dengan pulangan yang diterima. Hari ni dah masuk suku kedua. Suku ketiga. Suku kedua Suku kedua. Hujung suku kedua. Masuk suku ketiga kita masih belum menampak apa-apa pertumbuhan ekonomi yang positif lah. Lepas tu mata wang jatuh. Mata wang ni satu isu yang besar lah.
Mata Ya. wang kita jatuh ke tahap krisis kewangan tahun 1998. Saya kira bila lebih besar lagi krisis kejatuhan mata wang kita ni apabila budak tingkatan 6 pun tanya pasal tu. Ya ke? Hmm. Alamak. Jangan sampai budak sebelum pasti ni pun budak-budak tingkatan tak ada cara Hmm. pun pasal mata wang jatuh ke, ringgit jatuh ke. Ya. Hari budak tingkatan 6 pun dah Dah tanya Saya pasal. takut budak-budak pasti tanya. Jangan Anak sampai saya tak kenal lagi duit RM1 berapa, RM5 berapa. Tapi kalau dia Ah. tahu tentang kejatuhan mata wang, Itu parah tu, parah. Ini parah ni. Ini parah ini. Aduh, jangan. Saya rasa saya tak boleh baca habis ni. Tak apa. Yang ke-10 ya, yang terakhir, pengangguran yang belia makin okey, tinggi. Pengangguran belia. Jadi dia tak tiru ke macam mana Terengganu buat. Terengganu berjaya untuk mencapai kadar pengangguran yang lebih rendah daripada kadar pengangguran nasional. Dia patut tiru cara Terengganu. Saya dah kongsikan episod Ya. saya ulang balik. Jadi patut. itu isu baru, isu ekonomi, isu politik. Isu politik orang tak percaya usaha BMX bantras korupsi. Orang tak percaya. Orang ingat di bantah korupsi tu hanya contohnya ada dakwaan-dakwaan. Orang ni kena apa sebagainya. Termasuklah salah satunya adalah timbalan Perdana Menteri. Termasuklah salah satunya pertuduhan yang dibuat oleh BN terhadap petition ni lah. Terhadap petition ni, orang semua tahu. Kalau kita baca fakta kes, maksudnya benda yang dibincangkan itu UMNO pun sama sebenarnya, kan lebih teruk lagi. Maknanya bukan isunya isu tidak bersih apa sebagainya. Ada satu manipulasi yang cuba untuk disembunyikan. Ada satu isu persepsi lah yang nak dibawa. Senang ceritanya, orang tak percaya walaupun PMX nak lawan korupsi apa sebagainya, tapi nak waktu sama masih mengamalkan nepotism, masih berlaku fast track tender apa sebagainya disebut tu. Memang korupsi. Orang hanya anggap dia ni satu usaha politik, satu tindakan politik je lah. Bahkan orang boleh cakap tak serupa bikin lah. Kata nak lawan rasuah, lawan korupsi, tiba-tiba lantik TPM yang ada 47 kes lagi yang sedang berjalan. Dan yang paling berat sekali, isu politik yang orang menyebabkan orang tak yakin untuk bersama dengan PH ni adalah dia bersama dengan UMNO tu lah. Yang tadi tu gabung dengan UMNO bukan sekadar timbalan tu. Gabung dengan UMNO sendiri pun salah satu antara isu yang mungkin orang hilang kepercayaan terhadap PH. Isu agama, isu kalimah Allah yang disebut dalam tu lah. Mungkin ada 2-3 senarai lagi. Tapi yang disebut oleh Murai Hunter, kita jujur dengan fakta yang kita ambil, disebut tentang isu kalimah Allah sahaja. Isu kalimah Allah ni disengaja diapungkan kembali. Kita pelik, isu ni sudah selesai zaman dulu. Majlis Fatwa dah keluar kenyataan, tiba-tiba kenapa isu ini berlaku di zaman PMX ini. Dan seterusnya isu sosial. Isu sosial disenaraikan isu LGBT. Isu orang miskin merasa mereka disisih. Orang miskin rasa kerajaan bukan kerajaan mereka. Kerajaan tidak empati terhadap mereka. Dengan kerajaan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyelesaikan masalah inflasi, mata wang, gaji dan sebagainya. Lepas tu isu pentadbiran disebut tentang lambakan lantikan politik dalam JLC. Lantikan politik sahaja dalam tu. Dulu kalau dia kata kita nak profesional, tak melantik orang politik lah apa sebagainya. Good governance kononnya. CAP cekak accountability telus. Macam tu lah. So, apa semua ni. Jadi, lantikan Zahid, apa namanya. So, dia buat kesimpulan, yang pelik dia buat kesimpulan, tiada seorang dalam kerajaan Madani tawarkan solusi. So, PN tak berbuat apa-apa untuk menang, dia kata. PN tak perlu buat apa. Kalau tak buat apa-apa pun, PN boleh menang untuk PRN kali ni, dia kata. Sebab rakyat sendiri akan tolak kerajaan sekarang. Dan Abah makin dirindui. Itulah lebih kurang kata. Dia tulis panjang lagi sebenarnya. Kita bagi beberapa ringkasan lah. Jangan cukup sangat tu je baca. Sebab saya dah rasa lain macam lah. So contoh macam ke satu pasal isu ekonomi. Ada orang respon lah, orang netizen lah, lebih sebut netizen lah. Dia sebut dalam medsos, dia kata berkait dengan masalah kita kira ekonomi ni lah. Ada orang kata kita kena tukar, bukannya kita kena tukar bukan masalah kos sara hidup. Bukan tukar. Disebut bukan masalah kos sara hidup. Sekarang ni masalah
kos gaya hidup. Kos gaya hidup. Yang menyebabkan hari ini orang rasa agak tersepit, orang rasa agak susah sebab kos gaya hidup kau, bukannya kos cara hidup pada hari ini. So tahu lah, mungkin dia nak backup PMX ke kerajaan Madani ke ataupun apa, tapi dia ada buat sedikit perbandingan lah. Dengan dilampirkan sedikit gambar, orang tu beli contohnya di supermarket, contohnya apa dia, sabun mandi jenama mahal padahal jenama murah ada. Benda-benda yang tak perlu kau beli juga, konon-kononnya nampak havoc lah seumpamanya lah. So ini dia kata yalah, seolah-olah macam Islam, kalau Islam kita ada sebut benda yang penting, daruriyat, hajiat, tahsiniyat itu. So mungkin kononnya dengan dia punya cara mengolah dari sudut gaya hidup itu untuk nak backup kerajaan Madani ke apa ke, itu wallahualam. Tapi mungkin itu dari sudut personal lah saya tak nafi benda tu memang ada orang yang kadang-kadang rasa tak cukup ni sebab gaya hidup. Tapi bila kos gaya hidup, bila dia merasakan itu sahaja isu yang berlaku, masalah yang berlaku bukan isu kos hari hidup tapi isu kos gaya hidup saja, saya rasa benda ni sudah meleset. Itu membuktikan bahawa dia ni hanya duduk dalam bubble dia, duduk dalam circle dia, circle dia sahaja. Mungkin mungkin yang duduk tu orang KL yang duduk di tengah bandar, urban Malay dia tu, mungkin. So dia tak rasa apa yang orang rasa di kampung-kampung. Dia tak rasa apa yang rasa di pedalaman. Mereka pun sekarang ni masih ada lagi orang yang tengah struggle untuk makan sekarang ni. Memang ada negara kita, sebab tu kalau PMX tu sendiri pun dia selalu sebut tentang isu kesenjangan ekonomi, the color of inequality. Maknanya memang berlakulah orang kaya miskin. Memang banyak di negara bandar-bandar tu sisa-sisa buangan bahan makanan. Ya. Memang di sana lambakan orang tak ada isu lah rasanya. Kalau jadi gelandangan pun boleh hidup lah di bandar tu. Tapi di kampung-kampung ni mereka tak tahu cerita orang nak sediakan makan tengah hari pun. Sampai hari ni pun saya tak makan tengah hari lagi. Ya ke? So itu satu contoh lah. Contoh, okey. Tapi nampak baik je tu. Okey. Tak apa, alhamdulillah walaupun begitu kita lihat mungkinlah cumanya dari sudut bagi perbezaan macam ke antara yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin ini, bahkan apa-apa kerana adakah ini baik untuk pertumbuhan ekonomi dan juga perjalanan keadaan ekonomi di negara kita atau bagaimana? Sebab saya dipahamkan contohnya di negara-negara luar ataupun contohnya di negara Arab, terdapat kasta-kasta yang begitu ataupun kita kira sistemnya, bukan sistem lah, maknanya keadaan begitu, yang kaya semakin kaya, yang miskin ni apa-apa kerana, bukan setakat apa-apa kerana dah fakir miskin dah melarat. Lah. So itu sangat, kita melihat lah, sangat tidak baik untuk perkembangan dan juga keharmonian negara, sebuah negara itu. So apa pendapat? Bila sebut pasal ketamadunan, dia sebut Madani kan. Madani ni kerajaan yang bertamadun. Bila bertamadun tidak ada perbezaan. Maknanya makin perbezaan antara manusia itu makin dikurangkan. Kalau makin kaya, miskin makin miskin, dia seolah-olah balik ke belakang, balik ke bukan Madani, Badui. Iaitulah ada perbezaan antara tahap kasta hamba dengan kasta bangsawan. Benda tu yang sedang dibuat. So Madani apa kejadahannya seperti ini. Jadi macam itu bukan Madani lah patutnya. So benda ni yang perlu diselesaikan. Perbezaan antara taraf hidup kaya miskin ni makin ketara itu. Perlu didekatkan, bukan makin dijarakkan. Kena semakin kena baru betul sebuah ketamadunan. Ya, kita harap benda ni kita dapat sama-sama melihat suatu perkembangan yang positif lah selepas daripada ini. Khususnya lepas daripada PRN yang bakal berlangsung. Baik, harap-harap ada satu perubahan politik yang besar lah daripada keputusan PRN kita ni kan. Kita harap-harap begitulah. Berharap begitu ya? Ya. Okey. Tak apa. Kita rasa kita cukup lah kot kita cakap pasal dia ni. Habislah. Kalau cakap pasal PRN ni tak.
apa nama ni? Esok. Aircon tak rasa. Kau tak rasa. Okey, baik. Tak apa. So alhamdulillah kita mengharapkan dengan apa dia panggil pencerahan ini dapat memberikan suatu Perkongsian lah, bukan pencerahan lah. Okey, perkongsian lah, dapat mencerahkan lagi pemikiran anak-anak muda Nak juga. khususnya. Nak cerah juga sebab kita sekarang dalam keadaan yang cerah. Okeylah. Untuk pada para penonton dan anak-anak muda. Cuma sebelum kita akhiri kita punya sesi nak ni. habis dah. Habis dah benda dah. Okey. Cuma kita nak kongsi sikit di Terengganu kita ni agak rancak sebenarnya lepas pada bubar ni. Banyak program. 7 dan 8 hari bulan ni PAS Terengganu dia buat himpunan Teguh Pertahan. Oh, dahsyat. 7 dan 8. 7 dan 8 himpunan Teguh. Di mana tu? Di mana tu? Teguh Pertahan di Drawbridge. Drawbridge Ya. Macam-macam lah ada. Macam-macam. Dia macam dulu apa nama ni dulu pernah dianjur Fast Takim yang paling akhir dah. Sebelum tu kita ada apa? TMBS. Awal-awal dulu tu. Awal-awal kita lagi ada harap. PAS Ganti UMNO, himpunan PGU. PAS Ganti UMNO. Lepas pada PAS Ganti UMNO buat harap pula. Lepas buat harap Fast Takim. Lepas pada tu waktu memang himpunan-himpunan ni memang setiap kali himpunan memang sangat meriah. Ramai orang. Jadi jangan lepas peluang untuk datang untuk tengok suasana. Kata nak suasana. Buat rasa-rasa. Ya, rasa-rasa. Pergilah tengok kita cadang saja nak pergi tak nak pergi sudahlah. Lantak kau lah. Okey. Kemudian ada lagi. Meriah kata. 15 hari bulan seminggu selepas pada tu 15 hari bulan Julai pagi ada kempen Terengganu Bersih, Sapu Bersih. Terengganu Bersih lah, kempen Terengganu Bersih. Sapu bersih. Melibatkan 32 don. Keseluruhan. Maknanya setiap don ini anjuran kerajaan ni, anjuran kerajaan. Okey. Akan dibuat gotong royong lah, gotong royong mega. Serentak di seluruh. Ingat bersih sapu bersih apa tadi? Jangan silap faham. Kita tak tapi kalau nak faham macam tu kita nak buat macam mana? Jadi kita akan buat masing-masing pergi ke tengoklah di dom masing-masing tu terlibat sekali untuk alam sekitar kita. Untuk manfaat kita kerajaan negeri juga menyediakan satu program yang baiklah untuk masyarakat walaupun bergotong royong. Terengganu dikategorikan sebagai negeri terbersih oleh Murninet. Cuba cek kalau tak salah. Kalau silap beritahu balik. Kabur semula. Gitu dia. Jadi walaupun kita tak, maksudnya kita walaupun tahu dah negeri kita negeri antara negeri terbersih, kita nak bersih lagi. Nak jernih. Bila bersih nak jernih pula. Dan kalau bukan setakat orang kita nak bersih saja. Negeri kita ni nak suci pula. Suci murni ada belakang. Menyucikan insya-Allah. Jangan air mutlak. Tapi kita jumpalah di sana nanti. Okey. Dan tapi satu kita lagi. tak tahulah ada ke tak. Satu lagi. Kamulah. Satu lagi. Kamu pula lah. Satu lagi. Program Himpunan Melayu Raya HAMROK 2023. Dahsyat ni. Melibatkan banyaklah pihak. Mungkin lepas pada ni kita boleh cerita dengan lebih lanjut lagi. Sebab saya pun terlibat sebagai komiti. Dahsyat. Antara nama-nama besar yang akan terlibat. Di mana? Dia hanya bagi tahu nama-nama besar. Belum nantikan poster. Nantikan posternya. Kita akan beritahu dari semasa ke semasa, insya-Allah. Okey, baik. Siapa terlibat tu? Yang terlibat Melayu Raya tu. Kita boleh sebut dulu antara. Rasa tak boleh sebut lagi kau. Nanti ada PC. Biar dulu. Sabar. Okey. Kita akan tengoklah nanti dari semasa ke semasa. InsyaAllah. Daripada pihak panitia program. So kita ucap terima kasih semua kepada para penonton yang di luar sana yang menonton kami. Dan sekali lagi kita mohon untuk ikuti kami di semua channel medsos. Kalau di YouTube, subscribe, jangan lupa like, share dan komen. Di page-page yang lain, Facebook, TikTok, Twitter, IG, dan yang terbaru Spotify. Okay, Spotify audio podcast. So bertemu lagi nanti di episod yang lain. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang terbaik untuk kita sentiasa hidup dengan penuh harmoni dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.